Cuba cek dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Baik. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab yang ke-12. Pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Shihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' Al-Qahiri Al-Syafi'i yang dikenali sebagai Imam Ibn Naqib Al-Misri, lahir pada tahun 702 Hijrah, wafat pada tahun 769 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab qada hajat. Mana ni? Mana? Tak tanda. Wala. Okey, wala yabulu qa'iman bila uzrin. Dan tidaklah kencing ni di antara adab kita qada hajat. Yang mana dalam adab qada hajat adalah perkara hak yang disunatkan kita buat dan ada perkara hak yang diwajibkan kita buat. Antara perkara hak yang disunatkan adalah kencing dalam keadaan duduk, tidak kencing dalam keadaan berdiri. Hukum kencing dalam keadaan berdiri adalah makruh. Dan lebih lagi makruh kalau seorang perempuan yang melakukan hal tersebut. Wala yabulu qa'ima, dan tidak kencinglah, kembali kepada seorang qa'iman dalam keadaan berdiri, qa'iman hal, bila uzrin, tanpa ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, sakit kaki, sakit lutut, dah sakit lutut dah nak lipat mi, jatuh daripada helak, memang tak boleh ya. Memang tak boleh ya, nak duduk mana. Okey, ketika tidak mampu untuk duduk ataupun ada keuzuran, maka ketika tu boleh kencing dalam keadaan berdiri. Jadi kencing dalam keadaan duduk, hukum dia adalah disunatkan. Kencing dalam keadaan berdiri, hukum dia adalah makruh. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Aisyah radhiyallahu taala anha dikabul lagu man haddatsakum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'ida. Sesiapa yang cerita kepada kamu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri, maka mu jangan percaya. Kalau ada khabar mu jangan percaya, kata Aisyah radhiyallahu taala an. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan duduk. Baik. Namun di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata Hudzaifah, pernah satu ketika Rasul pergi kepada Subatatal Qaum,
Subatatal kaum ni maksudnya tempat pembuangan sampah bagi suatu kaum. Fabala qa'ima. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan berdiri. Maka kata ulama, Rasulullah kencing pada tempat pembuangan sampah satu kaum dalam keadaan berdiri kerana ada keuzuran. Ada keuzuran. Maka sebab itulah kencing dalam keadaan berdiri kalau ada keuzuran, maka hukum dia adalah tidak makruh. Jadi kalau kencing dalam keadaan berdiri tanpa sebarang keuzuran, maka hukum dia adalah makruh. Jadi tempat kita ni dia ada tanda hak yang boleh kencing dalam keadaan berdiri. Maka sebenarnya perbuatan tersebut adalah bukanlah hak yang comel. Dia tidak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdul Rahman bin Hasanah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunangnya dan beberapa ulama hadis yang lain, yang mana kata Abdul Rahman bin Hasanah, satu ketika intalaqtu ana wa Amr bin Al-As, aku pergi bersama dengan Amr bin Al-As ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Dipendekkan cerita, maka kemudian Abdul Rahman bin Hasanah bersama dengan Amr bin Al-As, dia memerhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing. Maka kata dia, faqulna unzuru ilaihi yabulu kama tabulul mar'ah. Rasulullah kencing sebagaimana perempuan kencing. Dan Rasulullah kencing dalam keadaan duduk. Rasulullah kencing sebagaimana perempuan kencing. Maka apabila dia kabur lagu tu, fasami'a dzalik, Rasul dengar apa yang diungkapkan oleh Abdul Rahman bin Hasanah dengan Amr bin Al-As. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israil kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabahul baulu minhum fanahahum fa'udhiba fi qabrih. Maksudnya, mu tahu tak apa hak yang pernah menimpa oleh seorang daripada Banu Israel, yang mana mereka itu, puak Banu Israel, apabila kena air kecing pada pakaian mereka itu kena kerak, kena buang apa hak yang kena air kecing saat itu, kena buang. Tiba-tiba ada seorang di kalangan mereka itu dia larang, dia kata nak kerak awak benda kok, maka dia diazab dalam kuburnya kerana perbuatan tersebut. Jadi ulama melihat kepada hadis ini, kata ulama sebenarnya larangan ataupun makruh kencing berdiri kerana bimbang ngeci air kecing tersebut kepada pakaian kita. Okey, muslimin, muslimat, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara perkara hak yang menjadi adab dalam qada hajat adalah jangan kencing dalam keadaan berdiri. Masuk dalam tanda buka paca, hak tu bukan menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hak yang paling banyak daripada perbuatan Rasulullah sehingga Kang Aisyah radhiyallahu taala anha mendustakan sesiapa hak yang menyebut Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri. Tapi ada dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah kencing dalam keadaan berdiri pada ala subaqatil kaum, di atas tempat pembuangan sampah bagi satu kaum. Cuma kata ulama ketika itu adalah kerana Rasul ingin menyatakan bahawasanya larang ataupun kencing dalam keadaan berdiri hukum dia adalah harus, walau bagaimanapun hak yang paling comel adalah kencing dalam keadaan duduk. Baik, yang dimaksud harus di sini adalah dibolehkan, bukan maksudnya lawan dia adalah haram, bukan diharamkan. Seterusnya, wala yastanji bil ma'i fi mawdhi'ihi in khafa tarashshusha. Maksudnya dia, dan tidak beristinjaklah ia seorang yang qada hajat, tidak beristinjak bil ma'i dengan air. Tidak beristinjak dengan air fi mawdhi'ihi, pada tempatnya, tempat qada hajat. Jadi di qada hajat sini, maka dia tidak beristinjak dengan air pada tempat tersebut. Ni masalah kalau qada hajat di padang. Kita ada tempat qada hajat di dalam tandas dan ada tempat qada hajat di padang. Jadi katakanlah seorang tu dia qada hajat di padang. Maka apa hak yang adabnya, hak yang comelnya, ketika dia dak istinjak dengan air, dia pindah sikit tempat supaya dak ngeci air kecing saat itu sekali dengan air basuh kepada dia, untuk mengelak daripada daripada ngeci. Sebab tu dia kata in khafa tarashshusha. Tarashshasha yatarashshashu tarashshusha, atas wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Jika bimbang ia tarashshush, ngeci,
Bahasa Terengganu kata ngecik. Bahasa luar kata benda ni. Ha? Benda? Mercik. Oh, kemah. Oh, kemamang. Allah, 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 Allah. Jadi kalau bimbang ngecik. Jadi yang sebaik-baiknya adalah kalau dia nak beristinja dengan air, dia nak istinja dengan air, dia tidak beristinja pada tempat qada hajat. Dia beralih sikit tempat untuk mengelak daripada ngecik air tersebut. Tengok, wala yastanji bil ma', tidak beristinja dengan air fi mawdhi'i, pada tempatnya. Jadi bermakna kalau istinja dengan batu itu tak ada masalah. Sebab ia tidak melibatkan ngecik. Nampak kan? Melainkan masa dia qada hajat saat ni tu najis dia tinggi macam bukit. Macam bukit ni, najis dia tinggi. Jadi kalau dia istinja dengan batu situ, porong habis tangan dia. Contoh. Okey, boleh faham kan? Nampak apa yang? Faham? Jelas. Jadi ketika tu moleklah dia, maksudnya berpindah tempat. Tidak istinja je dengan air. Jadi dengan batu tak ada masalah. Pada tempatnya, tempat qada hajat, jika in khafa tarashusha. Tu in khu tu dipanggil qaid. Qaid mana-mana qaidun, dia menjadi ikatan kepada la yastanji. Bila kau tidak istinja dengan air pada tempat tersebut, jika bimbang, jika takut ia akan ngecik. Jadi bermakna, mafhumnya, kalau tidak bimbang ngecik, maka tak ada masalah istinja di situ. Okey, boleh faham kan? Kalau dia tidak bimbang ngecik, tak ada masalah. Memang dia qada hajat padang, tapi dia qada hajat tu di atas satu kayu, batang kayu. Najis dia jatuh bawah tu. Boleh fahami? Jadi ngecik tak? Ada jauh. Wala yantaqilu fil marahid, dan tidak berpindah ia di dalam marahid. Marahid ni cakap kita jambang lah. Orang Terengganu kata jambang je. Cakap kita tandah lah. Jadi kalau dalam tandah tak perlu pindah lah. Sebab tandah tu memang disediakan untuk tempat qada hajat, memang dak ngecik lah di dalam tandah. Jadi gini je. Jadi kalau pindah dalam tandah, dia akan menyebabkan susah. Dan biasanya dalam tempat yang disediakan untuk qada hajat, dia tidak akan ngecik. Tu kebiasaan. Jangan kira orang yang caduh orang yang orang lain tak ada benda pun dia habis porong kali. Jangan kira hak bolok gitu. Faham? Hak bolok gitu. Tai lembu ada situ, orang lain tak kena-kena. Dia lalu kat ni molek-molek ada jejak tai lembu. Hak jangan bolok wong. Tu tak awak kira. Hak jarang. Baik, dipanggil nadir. An-nadir la hukmalah, tidak ada hukum baginya. Baik. An-nadir kal ma'dum. Benda hak yang jarang ni seperti tak ada lah. Tak ambil kira tu. Jadi kita nak khabar ni. Alasan hak tadi sunat berpindah, hak ni tidak berpindah. Dia masuk tidak berpindah ni adalah tidak disyariatkan, tidak dituntut berpindah. Tapi nak kalau pindah tak ada masalah, bukanlah dosa, bukanlah haram. Atau kena faham boleh la yantaqil, maksudnya tidaklah disyariatkan berpindah. La yantaqil ay la yushra'u an yantaqila, tidak disyariatkan untuk berpindah. Dan kalau nak pindah, masalah tak? Tak ada masalah. Ya qada hajat atas ni. Lepas tu nak basuh bawah tu. Faham tak lagi? Dan air yang dibasuh bawah tu memang laju. Maksudnya tidak takung situ. Kalau takung tu lain. Faham? Baik. Ataupun dia qada hajat dalam tandah ni. Nak pergi basuh dalam tandah sebelah tu. Sebagai contoh. Tak ada masalah. Cuma tidak disyariatkan buat lagu tu. Tidak dituntut buat lagu tu. Tidak disunatkan buat lagu tu. Baik. Okey, jelas. Jadi apa yang kita faham, kalau bukan pada tempat yang disediakan untuk qada hajat, bukan tandas, maka benda hak yang sebaiknya jangan istinja dengan air di situ. Tapi kalau tandas, hak yang sebaiknya tidak berpindah, sebab berpindah akan membawa kepada masyaqqah. Okey, boleh faham. Tapi kalau kita tengok kepada alasan dia, sebab dia comel berpindah kerana bimbang ngecik. Jadi bermakna kita faham, kalau duk padang, kalau duk ngecik, maka tidak dituntut kepada kita ataupun tidak disunatkan berpindah. Okey, kalau dalam tandah tu memang makuk dia tahir. Makuk dia tahir. Lepas tu najis banyak pula.
Dah berapa hari dak qada hajat. Oh, tobik sekaligus tu lebih banyak daripada lembu lagi. Makuk tandas kecil je. Jadi kalau tebang basuh situ habis ya pogawang kali ya. Okey. Maka ketika tu benda sunat berpindah. Okey, boleh faham. Jangan apakah zahir gitu. Kita tengok alasan dia sebab benda. Katanya wa yab'udu fis sahra. Dah jauh dah. Di padang. Kalau di padang dia jauh sikit. Kalau tempat disediakan qada hajat tak ada masalah. Padang tu kalau nak qada hajat biar jauh sikit. Jauh daripada orang, biar orang tak nampak. Nusuk sikit. Bukan rasa nak kecil tu orang pernah pusing belakang, selok kain ataupun buka zip luar pacang. Orang kata buat benda tau. Hai, qada hajat ni. Kawan belakang dia tu dak comel lah gitu. Tu benda hak yang dak comel lah. Tidak ada adab, makruh buat lagu tu. Hak yang comelnya adalah benda jauh ke kalau padang lah kena jauh sikit. Sebab Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, idza dhahabal madhhaba ab'ad. Ketika Rasul pergi kepada tempat pergi. Madhhab ni adalah benda dipanggil kiasan kepada tempat qada hajat. Pada Rasul nak pergi untuk qada hajat, maka Rasul ab'ad, Rasul pergi jauh. Baik. Lepas tu wayastatir, dan dia kena tutup. Dia kena tutup dengan suatu hak yang melindungi ia daripada pandangan mata orang. Tu sunat. Tapi kalau jelas ada orang, maka bukan lagi sunat tutup. Bukan hukum dia adalah wajib. Supaya tidak terdedah aurat dia. Dia benda penutup ketika kita qada hajat, dia ada disebut oleh ulama fiqh, iaitu ketinggian dia adalah 2/3 hasta. Ketinggian 2/3 hasta, lebih kurang dalam sekaki. Ketinggian 2/3 hasta. Dan ketinggian dia ni bukan. Silap bukan hak ni. Hak ni bab kiblat lagi. Silap. Bukan silap. Dia yastatir ni, jadi maksud dengan yastatir ni dia kena tutupkan diri dia. Maksudnya jangan terbuka aurat dia. Tu maksudnya yastatir. Sunat dia kena tutup, jangan terbuka aurat, jangan terdedah aurat. Tu maksud dia. Tu yastatir. Silap saat ni. Nanti kita akan tengok lepas daripada ni hak yang nak cerita kat lagi. Wala yabulu fi juhrin, dan tidak kencingnya di dalam juhur, di dalam lubang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kencing di dalam lubang. Jangan kencing dalam lubang. Apa jangan kencing dalam lubang? Kerana lubang tersebut adalah tempat-tempat binatang. Mungkin kita menyakiti dia, menyakiti binatang. Kalau jelas ada binatang hak yang dihormati oleh syarak, sebab kita kecing saat itu sampai ke mapuh dia, menyeksa dia, maka bukan setakat makruh, bukan hukum dia adalah haram. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah Taala menetapkan buat baik di atas tiap-tiap sesuatu. Diharamkan kita menyakiti sehingga kepada binatang sekalipun, melainkan kalau ia mendatangkan mudarat atau masalah lain. Baik. Jadi kalau lubang tak boleh, hukum dia makruh. Dan di sana ada juga hadis, walaupun hadis dhaif, ada menyebut bahawasanya lubang-lubang ni adalah masakinul jin, tempat kediaman jin. Lubang adalah tempat kediaman jin. Dan ada riwayat menyebut bahawasanya Sa'ad bin Ubadah, riwayat masyhur di sisi ulama tarikh, bahawasanya Sa'ad bin Ubadah, ketua kepada puak Khazraj, sahabat Al-Ansar, dia mati setelah daripada dikencing dalam lubang. Di Busra Syam. Di Busra di Syam, di negara Syria lah sekarang lah ni. Benda di terletak negeri Busra. Anda pernah pergi ziarah. Mati di sana. Sebab lepas daripada mati terdengar satu suara yang tidak tahu mari daripada mana. Tidak nampak orang hak yang menyuarakan suara tersebut. Yang mana suara tersebut bunyi lagu mana? Bahasa kita, kami telah membunuh ketua kepada Khazraj. Kerana itulah
kecing ngata. Kalau cakap kita kecing ngata. Sebab itulah kena jaga. Kami membunuh dengan panah hak yang terus menembusi jantung dia. Allah Rabbi. Ni disebut dalam sejarah. Tapi ni di antara cerita yang masyhur di sisi ulama tarikh. Walaupun di sisi ulama hadis ada sedikit perbincangan dan perbincangan berkenaan dengan sanad athar tersebut. Namun cerita ni cukup masyhur di sisi ulama tarikh. Sa'ad bin Ubadah. Sebab tu kena berhati molek. Kecing kata rawa, tengok-tengok tak ada. Mana pula kemaluan. Selok lah. Dia kecing atas rumah jin. Marah kat jin. Jin marah. Orang kecil rumah kita marah tak? Gitu kat jin marah kat. Dah lah makan petang dengan jeri banyak usuk kohong bau. Allah. Baik. Jangan kecing dalam lubang. Itu alasan yang disebut oleh ulama kerana lubang tu adalah tempat-tempat binatang. Takut-takut jadi kecil-kecil, tiba-tiba kalau binatang bisa tubik dak kebekak unggul. Nyari catuk dia. Lepas tu tak apa lagi. Kalau binatang tak bisa sekalipun, dah kena kecing, kena benda. Kena tubuh badan dia, dia kejut dia tubik, langgar habis. Kain kita habis, najis kain kita. Ngecik. Kena najis pada benda anggota kita ataupun kain kita. Sebab itulah hukum dia adalah tidak dibolehkan, hukum dia adalah makruh. Cuma ketika kita bincang berkenaan benda di antara adab qada hajat adalah tidak kencing dalam lubang, maka muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada ataupun akan wujudnya persoalan adakah mengambil hukum yang sama bagi orang yang qada hajat di dalam tandas yang mana tandas dia ada saluran dia. Okey, kan ada sebahagian daripada tandas ni kawasan mangkuk, lepas tu ni kawasan hak yang bawah tu dia ada lubang. Lubang hak yang tidak tertutup. Kadang-kadang ada jenis manusia ni dia suka kecing gitu. Ada lubang. Ceng je pacu dalam tu. Okey, boleh faham ke tak? Sekarang ni hak yang kita bincang ni jangan kencing dalam lubang. Baik. Adakah ia mengambil hukum yang sama? Kecil dan lubang. Baik. Pada zahirnya ia tidak mengambil hukum yang sama kerana tempat tersebut memang disediakan untuk qada hajat. Tempat itu disediakan untuk qada hajat. Sebab itulah ketika mana orang dulu kalau nak qada hajat, dia akan tandas tak ada dalam rumah, dia akan bawa benda ni. Bawa cok. Biasa ni. Biasa. Tua dah mui. Biasa bawa cok. Lepas tu cok you buat apa ni? You buat apa ni? Main kata aku buat ni. Macam aku buat lubang. Buat lubang tak? Buat lubang, lepas tu qada hajat dalam. Okey, kalau semua jenis lubang secara mutlak hukum dia adalah dilarang, bermakna dah buat lubang. Okey, boleh faham. Jadi kita buat lubang untuk benda? Untuk qada hajat. Jadi kalau lubang yang berada dalam tandas yang disediakan untuk qada hajat, dia tidak mengambil hukum yang sama. Memang ada hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, yang mana daripada Abdullah bin sahabat Rasulullah yang dikenali sebagai Abdullah, yang mana kata Abdullah radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhri. Rasul larang kencing di dalam lubang. Rasul larang kencing. Manakala berak Rasul tak khabar. Rasul larang berak. Jadi berak boleh lah dalam lubang. Gitu mi. Dah apa? Berak lebih lagi. Pakai kias aulawi. Baik. Orang usuli lain. Ahli usul fiqh. Qiyas aulawi. Tu dia panggil. Jadi kata berak lebih aula lagi. Tu dia panggil qiyas aulawi nama dia. Qiyas lebih aula lagi. Jadi kata ulama, dia qiyaskan benda berak di atas kencing. Memang Rasulullah dalam hadis Rasulullah sebut kencing. Tapi berak sama juga, mengambil hukum yang sama, qiyas di atas kencing tersebut. Antara perkara hak yang dilarang lagi, yang tidak digalakkan adalah wala yabulu fi juhrin, satu, wa mawdi'i salbin, wa mawdi'in salbin,
dan tempat yang keras. Wa mawdi'in, mawdi' tempat, salbin yang keras. Jadi makruh kencing pada tempat yang keras. Kita ada tempat lembut, kita ada tempat kerah. Faham tak lagi tempat kerah? Maksud dia contoh tempat kerah. Atas kayu, atas batu. Sebab dia makruh kencing pada tempat yang keras. Sebab dia ni. Sebab dia. Dia fikir sebab dia. Sebab kembali balik air kecing. Berjeruk. Ai, warna mari habis dah mau kecing pak kerah. Faham tak lagi? Berjeruk. Ke biasa? Biasa. Wa mahabbi rih, dan tempat bertiup angin. Gi patah. Nak kecing angin gini. Kita pun ada ke sana. Faham? Ada ke angin tu. Warna agak-agak. Pernah baju acik pering. Dah warna tu. Kita tak mandi air patah ni. Pada abah dia kecing. Wa maurid, tempat laluan air. Tempat laluan air mugi kecing situ, orang nak guna pula bawah tu. Wa mutahaddatsin linnas, tempat berbual bagi manusia. Jadi kawan ni buat basah, dia kecing situ, dia berok situ. Ini perkara hak yang dilarang. Wa tariq, dan jalan orang lalu lalang. Dia berok situ. Macam kambing dengan kubah. Mana tempat hak yang lalu situ dia berok. Tu dilarang. Wa tahta syajaratin muthmirah, dan di bawah pokok hak yang berbuah, walaupun tidak sekarang ni belum lagi mengeluarkan buah. Sekarang ni tak ada buah lagi, tak boleh juga. Tetapi kalau sekiranya nanti keluar buah kat gigi dan hilang dulu najis tersebut, maka tak ada masalah. Macam tempat kita tak ada masalah, sebab tempat kita hujang semua. Jadi belang-belang duk nunggu duyang. Ni nak makan durian kena tunggu start daripada bunga. Sanak perut berok tu pokok durian. Tapi durian berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Ataupun 2 bulan lagi. Najis kekal tak sampai 2 bulan situ? Tak adang. Tah esok bahan dikera belaka pun tak tahu. Esok ada kali. Okey, tempat kita tak ada masalah. Jadi kalau misalnya tengah buah benda pergi kat kebun jagung orang tu. Rasa nak berok pusing-pusing tak ada tempat boleh nesuk. Tengok pokok jagung tinggi. Jadi duduk dalam kawasan jagung tu, duduk nampak. Dia berok situ. Tu tak boleh lah. Tu dilarang. Tengok makihannya kali tuan jagung. Nak pergi ambil jagung berhatai. Boleh jagung boleh 10 ya aje. Allah. Wa inda qabr, dan di sisi kubur. Di antara perkara yang dilarang adalah berok di sisi kubur. Qada hajat di sisi kubur. Di sisi ni di samping. Kalau betul-betul atas kubur, hukum dia adalah haram. Betul-betul atas. Okey, ini kubur. Ini kubur maksudnya di bawah ada mayat. Ni di sisi tepi. Ni kalau betul-betul atas, hukum dia adalah haram. Baik. Wa fil ma'ir rakid, sebab kubur adalah mesti kita kena memuliakan jenazah yang berada di bawah. Jangan lihat kita nak begok ikut dang gitu. Wa fil ma'ir rakid, di dalam air yang tenang, sebab Rasulullah larang kencing dalam air yang tenang. Wa qalilin jarin, dan air yang sedikit yang tidak cukup kalau yang mengalir. Tapi kalau air banyak dalam laut, dalam sungai, itu tak ada masalah. Dia pergi tu. Pergi kolam hak baru asfal. Kan kolam tu luah. Macam berlaut. Dia kecing dalam, itu tak ada masalah. Sebab air banyak. Dia air hak yang banyak macam laut, maka hak tu tak ada masalah. Maksudnya tidaklah makruh. Kecing kau bawa ke tuang dia selok. Wala mustaqbil asy-syamsi wal qamar, dan tidak menghadap kepada matahari dan kepada bulan. Matahari, bulan. Nak qada hajat jangan hadap kepada matahari, jangan hadap ke bulan. Wa baitul maqdis,
dan tidak juga menghadap kepada Baitul Maqdis. Hukum dia makruh. Kita di Madinah lain. Di Madinah kiblat ke sana, Baitul Maqdis sana. Kat kita ni Mekah sana, Baitul Maqdis pun sana belaka. Mungkin belok sikit je. Gitu je lah. Arak sana belaka kan. Dan wa mustadbirahu, dan membelakangnya Baitul Maqdis. Hukum dia makruh. Sebab dia? Sebab Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat. Jadi menghadap kepada kiblat dilarang. Wa yahrumul baulu ala mat'um, dan haram kencing di atas mat'um. Apa nama mat'um? Suatu yang dimakan. Kencing atas suatu yang dimakan. Jadi mak dia buat mari roti, lepas tu dia pun dia makan sikit, dia bagi ke kucing. Dia bagi ke kucing, sayang kat kucing dia. Kucing dia akan roti, kucing makan meh dia. Jadi kucing jadi gitu tak ambil dah tak atas. Dia pun nak kecing, dia pun tengok roti ada. Mula kecing kot ni, tengok roti ada sini. Macam budak-budak kan. Budak-budak dia kecing gitu kan. Ke tak gitu ni? Budak-budak kan. Boleh kecing sini, tengok ada benda pelik situ, dia pusing, dia pacau atas tu. Dia tengok roti saat ni tu, dia pacau atas roti. Tu hukum dia adalah haram. Kerana makanan adalah perkara yang patut dimuliakan. Wa azmin, dan tulang. Haram juga kencing di atas tulang. Sebab dia? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Kerana tulang itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Jadi kita kena hormat kepada dia. Jadi jangan kita kenakan najis pada tulang tersebut. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya tulang ia termasuk dalam makanan jin. Cuma kita tak nampaklah makanan jin lagu mana. Dia tulang tu lepas daripada kita makan tak ada dah isi, Allah Subhanahu taala jadikan pada tulang tersebut makanan untuk jin. Jadi kita tak tahu lagu mana, sebab kita bukan jin. Kalau kita jin itu dekat bawah. Kalau kita jin, kita bukan jin, kita nak ke bawah bukan ni. Tapi gitulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Baik. Wa mu'azzam, dan suatu benda yang dimuliakan. Jangan dia bahang benda kitab Umdatus Salik yang kecil atas kitab Umdatus Salik. Tak boleh, kitab ni mesti kena memuliakan. Kerana ia benda terkandung dalam dia, walaupun tidak ada Quran, tidak ada hadis, tapi apa yang terkandung dalamnya adalah intipati daripada apa yang difahami daripada Quran dan hadis. Benda yang dimuliakan, cara beribadat, cara benda yang berkait dengan hubungan kita dengan Allah kan benda mulia. Tak boleh lah nak kecil kodang. Sebab itulah kena jaga, kena hormat kepada kitab, kena beradab. Apabila kita beradab kepada kitab, insya-Allah ilmu yang kita dapat ada keberkatan. Jangan tok ngata, jangan lepong ngata. Baik. Ulama-ulama, setengah ulama kita dulu, anda dengar daripada guru anda, ayah anda pun ada cerita, dia kata siapa keberadab dengan kitab sehingga kang dalam penyusunan kitab sekalipun ada cara susung dia. Kitab tafsir dia tak atas sekali, kitab hadis tak nombor 2, kitab ni dia ada penyusunan dia, bukan tok ikut dang. Kita kadang-kadang tok kitab, lepas tu ambil barang pula tok atas kitab. Last sekali nak cari kitab tak jumpa, kena akak barang dulu, lelah akak barang baru jumpa kitab. Tok tuku lagi, tok spana atas kitab. Macam-macam tok kitab. Tu benda yang dak comel. Mesti kita kena memuliakan. Baik. Dan haram juga kencing di atas wa qabrin, dan di atas kubur. Haram kencing di atas kubur. Tadi di sisi kubur. Tak ada kita khabar tadi. Di sisi kubur hukum dia benda makruh. Kencing di atas kubur hukum dia adalah haram. Beza mana di sisi dengan atas? Di sisi maksudnya tepi. Ni kubur, tepi ni. Ni kubur mi. Ni kubur zu sebagai contoh. Tiba-tiba benda ambil kecil tengah ni. Okey, itu makruh. Sebagai contoh. Faham? Tapi dia kecing atas ni teguh, tu hukum dia benda haram. Wa fi masjidin, dan kencing dalam masjid. Walau fi ina, walaupun di dalam bekas. Misalnya kita kata benda keluar. Keluar 3 hari. Jenis saya nakut. Tidur dalam masjid, nak bangun, nak gerak kawan, takut. Dia pun cari gelas je.
Jadilah baca dalam gelas. Dan masjid kata tak kena pun baca dalam gelas. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Baik. Katanya wa yahrumu istiqbalul qiblati wastidbaruha, dan haram menghadap kiblat. Kiblat Kaabah. Wastidbaruha, dan membelakangi kiblat bi baulin dengan kencing atau ghaid ataupun berak fis sahra, di padang, bila hail, tanpa ada hail penghalang. Kalau ada penghadang dan penghalang, hak tu tidak menjadi masalah. Ada dinding, ada pokok sebagai contoh, tanah tinggi, hak tu tidak menjadi masalah, hak tu tidak haram. Baik, menghadap kiblat hukum dia adalah haram, membelakangi kiblat hukum dia adalah haram, sama ada kencing atau berak di padang tanpa ada hail. Kalau ada hail tidak menjadi masalah. Di hail ni nanti kita akan tengok perbincangan berkenaan dengan hail lepas daripada ni. Hail maksud dia penghalang. Dia anda ingat masa anda duduk pondok dulu. Duduk pondok dulu, duduk tani. Tengah-tengah kita petang-petang duduk nebah benda, duduk kerja benda. Tiba-tiba ada seorang kawan tu dia kecing. Dia kecing ada kiblat. Dia kecing, duduk congok dia kecing. Kawan-kawan lain pakai, "Woi, kiblat tu." Dah besar-besar belaka, bukan budak-budak, besar-besar belaka. Kiblat tu. Dia kata, "Dak," dia kata, "Kona kok nu." Dada kiblat. Faham kona kok nu. Faham tak ni? Faham tak? Jadi dada kiblat, tapi dia kata, "Dak, aku kona kok nu," dia. Boleh faham? Boleh faham ni? Okey. Jadi bila dia royak gitu, kita belajar sok modah. Kita pun mari, ya juga. Mari ya juga. Tapi mari mikir betul duk alasan dia. Mikir. Kenapa macam tak betul? Tapi macam mana kita nak khabar tak betul tu? Okey, sebenarnya dalam masalah menghadap kiblat, membelakangi kiblat, dia haram membelakangi kiblat, menghadap kiblat bukan dengan kemaluan tapi dengan dada. Bukan dengan kemaluan, dengan dada. Kalau dada ada kiblat, walaupun kemaluan pusing ke atas, pusing ke bawah, pusing ke depan, tetap hukum dia adalah haram. Faham? Boleh faham? Okey. Sebab dia kita kata haram kerana dada, bukan kerana kemaluan. Orang qada hajat, ketika dia hadap kiblat, punggung dia hadap kiblat ke tak? Najis dia tubik kat kiblat ke? Najis tubik ke mana ni? Kat kiblat gitu. Najis tubik kat mana ni? Kat bawah. Dia kalau hadap kiblat sungguh, dia kena tungging tu. Okey, boleh faham? Nampak? Ke tak nampak lagi? Jelas lagi? Baru dapat. Gitu weh. Okey, boleh faham? Jadi, kalau dia hadap kiblat, dada dia kata, benda, senapang dia, hala ke lain kata. Hala ke lain, ke kanan, hala ke kanan. Tetap hukum dia adalah haram. Sebab dia bukan kira hala ke lain, tapi dia kira dada. Faham? Sebab itulah, orang yang qada hajat, hadap kepada kiblat, ketika dia qada hajat saat itu, berak, sebenarnya, najis dia, bukan pergi ke kiblat. Dia pergi ke bawah. Tidak gitu. Dia tak pergi ke kiblat, kena benda. Gitu lah. Okey. Allah. Katanya wayubahan, dan diharuskan keduanya. Benda al-baul diharuskan keduanya, istiqbalul qiblah wastidbaruha fil bunyan, dalam binaan. Dalam binaan harus. Tapi idza qaruba minas satir, apabila dekat daripada satir, penutup, penghalang, nahwa thalathati adhru', sekadar 3 hasta. Sekarang ni dalam bangunan, tapi bukan tempat yang disediakan untuk qada hajat. Kalau tempat yang disediakan untuk qada hajat, tak ada masalah. Kaya sungguh dia. Tandah rumah dia ada besar surga ni. Tandah rumah dia bapak tandah. Tandah. Kira boleh negak tidur dalam tandah. Okey, tandah dia besar ni, tak ada masalah. Faham? Ni dalam binaan, dalam satu bangunan tapi bukan tandah. Maka nak qada hajat mesti kena rapat di dinding. Jangan lebih di antara dinding dengan dia daripada 3 hasta. Okey, boleh faham? Ni kalau nak hadap kiblat lah. Nampak kan? Ke tak faham ke? Kalau misalnya dalam bangunan,
Contoh bangunan nu asrama. Nu. Okey, contoh. Tapi jangan qada hajat situ. Contoh je. Okey, dak payah tu. Kandang kambing. Jo pergi duduk kandang kambing. Dia duduk isi air, rasa nak kecing. Dia pun tengok. Tengok ding tak ada orang. Buka luar, kecing dalam tu. Okey, dia kecing dalam tu. Yang ngadap kiblat tak setarak. Tetapi depan dia ada dinding. Sebagai contoh ada dinding. Maka hukum dia adalah diharuskan, dibolehkan sekiranya dia saat itu dengan dinding dekat. Okey, boleh faham? Maksud benda dekat berapa hasta? 3 hasta. 3 hasta ke bawah. Kalau lebih daripada 3 hasta jauh, dinding duduk dinu, dia duduk sini. Maka tidak dibolehkan. Okey, boleh faham? Lepas tu ketinggian dinding tu kira ni kata ulama wa yakfi murtafi'u thuluthai dhira'in, dan memadai hak yang tinggi sekadar 2/3 hasta. Thuluthai asalnya thuluthai ni. 1/3 thuluthain, 2/3 hasta. Satu hasta kita bagi 3, ni satu hasta. Kita bagi 3. Katakanlah satu hasta 18 heci sebagai contoh. 18 heci. Jadi kita bagi benda 6, 12, 18. Jadi bermakna 12 heci. Lebih kurang sekaki. Memada dah. Ketinggian benda sutrah penghalang, hak yang menghalang di antara kita dengan kiblat ketika kita qada hajat ke arah kiblat, sama ada padang dalam bangunan yang mana ketinggian dia adalah 2/3 hasta. Tapi jangan kira 2/3 hasta tepat-tepat, bukan. Dia apa yang ingin disampaikan oleh ulama adalah biar benda tu dapat menutup aurat kita. Jadi kalau orang tu jadi kecil je. Jadi kalau tinggi ni pun tutup dah dapat dah, tutup dah pusat dia. Masa dia duduk oh. Bagi tak ada masalah. Kawan ni bapak. Kalau bawa 2-3 hasta, jolah belaka tubik. 2/3 hasta. Tubuh besar, tinggi. Katai besar. Dia duduk congok tu, nampak. Kena pakai 2 hasta pusat dia. Maka kena 2 hasta. Dia hak yang penting dia menutupi aurat. Okey, boleh faham? Menutupi aurat di antara dia dengan kiblat. Nampak kan? Okey, boleh faham? Sebab itulah kalau okey jelas tak payah urang banyak-banyak, cukup situ. 2/3 hasta min jidarin daripada dinding, wa wahdatin dan tempat rendah, wa zailihil al-murkhi qubalat al-qiblah, ataupun hujung kainnya hak yang dilepaskan ke arah kiblat. Kang pakai kain, faham tak mi? Jadi buat mana mi? Dia buka kain, bukan dia buka kain. Gitu. Okey, boleh faham? Nampak tak? Buka kain. Dah nampak dah tu kan? Cuma masalah kain ni ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Adakah memada dijadikan sutrah ataupun tidak? Tapi dalam kitab ni kata tak ada masalah. Faham tak lagi? Kain, jubah tak apa. Jubah. Cuba kali ni. Tunjukkan ni. Lu kiblat sebagai contoh. Tunjuk je, bukan jangan kecil sungguh. Tunjuk je. Dia gitu. Jadi nampak dah. Faham? Jubah-jubah sepik kan. Jadi kain plekat ke, buka luas sikit kan. Itu makna zail. Hujung kainnya al-murkhi qubalat al-qiblah, yang diholorkan ke arah kiblat. Baik. Katanya wal-i'tibaru fi as-sahra'i wal bunyani bis-sutrah, dan perkiraan pada padang dalam binaan adalah dengan sutrah, dengan penghalang saat itu. Fahaitsu qaruba minha ala 3 azru'in wa hiya thulutha dhira'in, sekira-kira dekatlah dia saat itu daripadanya sutrah 3 hasta, sedangkan sutrah itu ketinggian dia adalah 2/3 hasta, maka jaza fihi ma, harus pada keduanya as-sahra wal bunyan, harus, tak ada masalah. Walaupun hadap kiblat, walaupun belakangi kiblat. Wa illa fala, dan jika tidak maka tidak. Payah gini. Wa illa fala.
Dan jika tidak dekat. Tadi kan sekira dekat. Jika tidak dekat daripadanya di atas 3 azra'. Fala yajuz fihima. Jadi kalau jauh lebih daripada 3 hasta ataupun ketinggian dia tidak menutupi kawasan tertentu, maka tidak harus. Illal marahid, malaikat tandas-tandas. Fayajuzu, maka harus ia ma'a karahah serta makruh. Kalau tandas hadap kiblat, maka harus serta makruh. Tandas kita tak ada kiblat, tak. Tandas kita tak. Tak. Baik. Wa in ba'uda jidaruha aw qasur, walaupun jauh dindingnya marahid aw qasur ataupun dekat, dak kiralah jauh ke dekat ke, maka ia dimaafkan. Maka hukum dia adalah harus, tidak haram. Katanya wajibul istinja'u min kulli 'ainin mulawwathatin kharijatin minas sabilain la rihin wadudatin wa hasatin wa ba'ratin bila rutubah. Dan wajib istinja'. Hukum istinja' adalah wajib. Okey, yajibu itu adalah hukum. Cakap kita hukumlah. Wajib istinja', wajib beristinja'. Istinja' ni maksudnya menghilangkan najis ataupun menghilangkan tempat keluar najis. Wajib istinja'. Hukum istinja' adalah demi wajib. Kalau tanya apakah hukum istinja', hukum dia wajib. Tapi wajib secara mutlak ke tak? Wajib istinja' daripada setiap ain, setiap zat, setiap ain. Mulawwathatin, hak yang yang mengotori, yang mengotorkan. Mulawwathah ke mulawwithah? Mulawwithah. Mulawwithah. Kalau mulawwathah ni dikotori kan, ain yang mengotori, kena baca dengan isim fa'il. Ainin mulawwithatin, yang mengotori. Cakap kita dia kotor, cakap kita beluah. Tubik tu beluah tempat tu. Beluah tu dekat dengan mulawwithah dah. Beluah. Beluas. Tu kau dengar tak? Nak ambil bahasa Arab sangat konon. Mulawwithah, setiap ain hak yang mengotori tempat keluar saat itu. Kharijatin minas sabilain, yang keluar daripada dua jalan, qubul dan dubur. Wajib istinja'. Apabila dikata ain, katanya la rihin, tidak wajib istinja' daripada angin. Ketuk, wajib istinja' tak? Tidak. Bukan hukum istinja' kerana kentut adalah makruh. Makruh. Bagaimana Mio? Dia kata nak pergi istinja' sikit. Istinja' benda pula kecil kan? Tak. Pekak dah. Dah ketuk tadi. Nak pergi istinja' sikit. Apakah hukum? Hukum dia adalah makruh. Baik. Wadudatin dan ulat. Tidak wajib istinja' daripada ulat. Dudah ulat yang keluar, cacing kalau kita tu. Wa hasatin dan batu. Wa ba'ratin dan tahi. Ba'ratin tu najis tu lah, tahi tu ba'rah. Bila rutubah, tanpa lembab. Rutubah maksudnya keingkotan tu bil. Masa qada hajat, teng bunyi keting ting 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 ting. Macam guli. Tak ada benda pun. Faham? Wajib tak istinja'? Tak wajib istinja'. Wa takfil ahjaru walau fi nadirin kadam, dan memada oleh batu-batu. Jadi saat ni wajib istinja'. Dan nak istinja' pakai benda, memada batu tak boleh. Boleh istinja' dengan batu. Walau fi nadirin, walaupun pada benda hak yang jarang keluar. Benda hak yang jarang ni, hak jarang-jarang keluar kadamin, seperti dam, darah. Ada tak orang hak yang kecil tubik darah? Ada. Orang hak yang kecil tubik darah, orang hak yang kena batu karang, orang yang masak ada buah pinggan, nasallallahu salamata wal afiyah, tubik darah. Ada. Okey, tubik darah. Kok boleh kecil. Darah ni benda nadir ke benda hak yang adi? Adi ni benda kebiasaan. Adi benda yang kebiasaan. Ke benda nadir? Nadir. Tak kiralah sama ada benda yang kebiasaan keluar ke, benda nadir keluar ke, memadai batu. Faham? Tapi wa ta'qibuha bil ma'i afdal. Dan ta'qib, memperiringkannya al-ahjar bil ma' dengan air. Maksudnya memperiringkan batu dengan air. Maksudnya selepas kita guna batu, lepas tu kita guna air, hak tu adalah afdal, hak yang paling afdal. Maksudnya kita gabungkan di antara batu dengan air, hak tu hak yang
lebih afdal. Lebih afdal kita gabungkan kedua-dua. Kerana benda lebih afdal kita gabungkan kedua-dua, kerana dia lebih jimat pada penggunaan air. Jadi sekarang ni kita guna batu ke tisu ke, buang dah zat-zat najis. Jadi hanya kita tinggal athar saja, kesang saja. Jadi ambil air, duduk sampai setengah cawang, molek-molek ada cuci. Baik. Tapi kalau duduk pakai batu, duduk pakai tu dulu, capu was-was pula. Cakap bayar air ya, 300 bulan bagi yang masuk begok je. Okey. Wa yughni 'anil hajari kullu jamidin tahirin qali'in lin najasati ghairi muhtaramin wa mat'um kajildil mudhakka qabla ad-dibaghah. Maksudnya dan memadai. Dia asal yughni ni, aghna yughni, mencukupilah, kaya kan, mencukupi, cukup dah, boleh dah lah. Anil hajari, an lil matruk, meninggal batu, tu cakap kita maksud dia tak guna batu, memadai daripada batu ataupun sebagai ganti batu, boleh juga. Memadai sebagai ganti batu, kullu jamidin, setiap benda hak yang beku. Ya, jamid ni lawan benda cair, bukan benda cair. Tu maksudnya jamid. Jadi benda tu benda hak yang bukan benda cair. Tahirin, yang suci, jangan hak yang mutanajis. Sebab ketika Rasulullah minta sahabat dia cari 3 biji batu kepada Rasulullah, tiba-tiba dia mari 2 biji batu dan 1 tahi yang kering. Maka Rasul ambil 2 biji batu, Rasul lempar tahi kering tersebut, kata Rasul, innahu riks, tahi ini adalah kotor. Baik. Jadi ulama ambil daripada hadis tersebut bahawasanya alat yang digunakan untuk beristinja mesti dengan suatu yang suci, tidak boleh suatu hak yang najis ataupun mutanajis. Okey, najis ni ain dia najis, mutanajis adalah suatu hak yang terkena najis. Okey, suatu hak yang jamid, jamid makna-makna jamid, beku. Jadi suatu benda yang cair selain daripada air tidak dibolehkan. Cuka tak boleh. Padahal cuka tajam. Cuka kalau guna dia cepat boleh cepat hilang daripada air ataupun tang kelorok. Kelorok. Jadi kalau masuk dalam makma benda makma dia dipanggil. Nak cek ah. Nak cek kata. Nak cek tu bakal bahan dia panggil kimia ke benda, dak reti kat apa. Dia panggil. Okey, masuk dalam makma tu rasa memang tak ada belaka dah. Najis, bahan kelorok tu. Bahan kelorok. Ataupun bahan tu hak yang pembasmi kuman COVID-19 tu. Memang tak ada belaka rasanya. Tapi tidak memada mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham. Walaupun benda tu ain dia tak ada, zat dia tak ada, tapi mesti kena penggunaan, mesti kena guna air. Faham kalau benda hak yang cair. Tapi selain daripada air, walaupun hilang, cuka, tajang, sebagai contoh klorok, tajang, ada belaka dah, tidak memada. Qali'il lin najasah, yang dapat menghilangkan najis. Biasa qali' yang dapat mencabutkan najis, yang dapat menanggalkan najis. Jadi kalau tidak dapat menanggalkan najis, macam kita kata ni whiteboard dia ni marker kan, marker ni jamid ni, bukan cair suci faham? Suci ni ke tak suci suci. Lepas tu lepas daripada tu dia dapat menanggalkan najis. Dapat? Tahu? Tegas? Licin. Kalau macam jenis botol, tak boleh. Licin kan? Tengok dapat tanggal ke tak? Ghairi muhtaram, tidak dihormati pada syarak. Hak yang dihormati contoh makanan. Makanan tu dihormati pada syarak. Jadi mak awak bagi sekuk banyak baru ni, dah habis sekuk. Jadi dah habis sekuk, guna wak istinja boleh? Tidak dibolehkan. Sebab benda sebab Rasulullah tidak guna tulang untuk beristinja, kata Rasulullah, kerana tulang ini adalah makanan
saudara kamu daripada kalangan jin. Dah kalau makanan jin dihormati, apatah lagi makanan manusia. Makanan manusia lebih lagi dihormati. Contoh, kajildil mudhakka, seperti kulit binatang yang disembelih, qabla dibarah, sebelum daripada samuk. Jadi kulit binatang yang disembelih sebelum daripada samuk. Binatang yang disembelih sebelum daripada samuk. Tu contoh. Contoh benda ni, contoh benda nak contoh benda. You nak contoh benda? Kajildil mudhakka qabla dibarah, seperti kulit binatang yang disembelih sebelum daripada samuk. You nak contoh benda ke? You nak contoh benda? Sebab kulit binatang yang disembelih. Jadi kulit binatang yang disembelih sebelum daripada samuk. Dah kalau samuk dah, kita boleh jadikan dia sebagai pakaian. Sebelum daripada samuk, dia dibarah ni maksudnya kita buang tu lah. Sebelum daripada tu, dia masih lagi dalam kategori makanan. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jadi apabila kita samuk, boleh tak kita jadikan dia sebagai pakaian? Boleh. Faham? Jadi boleh tak mi nak istinja dengan stokeng mi? Boleh, stokeng. Boleh seluar? Boleh. Okey. Nanti anda tengok semula. Ni contoh benda. Anda tengok dalam kitab syarah-syarah dia. Katanya, falau ista'mala ma'i'an ghayra al-ma', sekiranya dia menggunakan benda yang cair yang selain daripada air. Contoh benda yang cair selain daripada air. Air bunga ros. Air ros sebagai contoh. Ataupun cuka. Sos cili. Sos cili takut gelepar pula. Panas. Ada giling. Sebagai contoh. Dah cak kali ya. Yang penting benda yang cair yang selain daripada air. Au najasan, ataupun suatu yang najis. Dia guna suatu yang najis. Contoh benda. Taik kubah hok kerah. Au tara'at najasatun ajnabiyah, atau datanglah oleh najis ajnabiyah, najis yang asing pada tempat keluar najis saat itu, pada punggung ke, ataupun pada kubul ke, pada dubur ke. Awin taqala ma kharaja minhu am mawdi'i, ataupun berpindah barang hak yang keluar daripadanya, daripada tempatnya, berpindah daripada tempat dia. Dia gini, dia bila kita qada hajat, tengok ni di antara benda hak yang penting, hak yang perlu kita kena faham. Jadi apabila kita qada hajat mengikut mazhab Imam Syafi'i, bila kita qada hajat, najis yang keluar saat itu, selesai qada hajat, dia ada tempat dia. Faham? Tempat dia. Tempat tu bolehlah kita istinja dengan batu. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dia bangun. Dia bangun, najis yang duduk tempat dia beralih kepada tempat lain. Maka hak yang beralih pada tempat lain saat itu tidak boleh istinja dengan batu. Okey, boleh faham? Dia sebab dia berpindah daripada tempat tetap ketika dia keluar. Dia panggil berpindah daripada tempat tetap ketika dia keluar. Jadi dia kira masa dia keluar, kawasan mana? Kawasan tu je boleh istinja. Tiba-tiba dia pindah daripada tempat hak yang tetap setelah daripada dia keluar kepada tempat yang lain, maka tempat lain saat itu tidak boleh istinja dengan batu. Okey, kita buat contoh lain lah. Kita buat contoh lain. Sekarang ni orang tu qada hajat. Berak cair. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Siapa kena kaki? Okey, kawasan dubur boleh diistinja dengan benda? Dengan batu. Tapi kaki boleh tak istinja dengan batu? Tidak boleh. Faham? Cuma masalah awin taqala ma kharaja minhu an mawdi'ihi, maksud dia hak yang macam gaduh orang mula-mula tadi. Berpindah barang hak yang keluar saat itu daripadanya, hak yang keluar daripada tempat keluar saat itulah. Dia berpindah daripada tempat asalnya. Baik. Aujaf, ataupun kering dah lama sangat.
kering dah. Kalau kita guna batu pun dah hilang dah. Tu kering. Kalau misalnya masih lagi hilang zat dia, ain dia, maka masih lagi memadai. Awin tashara, ataupun berhamburan hala khuruji, ketika keluar. Bawa cair, pecah habis, meletup. Habis bahang di peha, bahang di betis. Wajawazal aliyah awil hasyafah, dan melepasi aliyah, papan punggung. Awil hasyafah, ataupun kepala zakar. Ketika tu ta'ayyanal ma, untuk semua permasalahan tersebut mesti kena guna air, tertentu air. Tidak boleh dah guna benda batu dan seumpamanya. Tapi fa illam yujawiz huma, jika ataupun fa illam yujawiz hima, ataupun fa illam yujawiz huma, maka sekiranya tidak melepasilah najis saat itu, apa yang keluar saat itu, huma, keduanya, aliyah dan al-hasyafah, kafal hajaru, masih lagi boleh dengan batu. Okey, sekarang ni tengok najis yang keluar, dia keluar lebih daripada kawasan dia, kawasan keluar. Tengok lebih mana. Kalau kubul, kalau orang lelaki, kalau masih lagi dalam kawasan kepala zakar, masih lagi boleh guna dengan batu. Tapi siapa kena batu, kena situ, kena sini, maka ketika tu tidak boleh dah guna batu hak tempat yang lebih daripada hasyafah. Okey, boleh faham? Sama juga berok. Pakai sebut gitulah, mudah sikit, faham mudah sikit. Jadi kalau najis saat ni keluar siapa kena monggeng, cakap kita, lebih daripada safhah. Safhah ni adalah tempat hak yang bercantum ketika kita berdiri. Lebih daripada tu, siapa kena monggeng, maka ketika tu hak yang kena monggeng saat ni tu tidak boleh lagi dengan batu, mesti dengan air. Kalau tak lebih, tak apa, boleh dengan batu. Habis. Wa yajibu izalatul ain wastifa'u thalathi masahat imma bi thalathati ahjarin aw bi hajarin lahu thalathatu ahruf wa in unqiya biduniha. Okey, untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Dan kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.